golongan Wahabi. Siapa Wahabi ini? Wahabi ini sebenarnya nama dia Muhammad. Kalau boleh tulis lah, biar jelas. Benda ni penting ni. Tak habis-habis saya dengar. Nak pergi makan pun, Ustaz boleh terangkan sikit tentang Wahabi. Jadi kesempatan ini sangat baik lah, once for all. Maknanya dia kumpul-kumpul ramai-ramai, saya bincang. Kadang-kadang student nak datang jumpa kat pejabat, Ustaz boleh bincang sikit tentang Wahabi, buang masa. Soran tak habis. Okey, pergi perpustakaan pun, staf perpustakaan pun tanya, Ustaz, baguslah Ustaz ni nak terjemah buku Wahabi ni, bila nak terbit? Sebab student dok tanya, kita pun tak tahu nak jawab. Itu dia. Okey, sebab benda ni saya banyak bincang juga. Kita tak nak kita menjadi ekstrim. Orang Islam yang ekstrim, al-ghulu, melampau. Ini tak elok. Kita ghulu dengan syaitan tak apa. Ghulu dengan orang Islam tak boleh. Terutamanya bab-bab yang melibatkan akidah. Apa yang berlaku sekarang ini saya tak tentukanlah di mana tempatnya, tetapi berlaku sekarang ini di Malaysia, ada orang Islam mengkafirkan golongan Wahabi. Ini tak elok lah. Kita kena faham, ini sangat basic dalam Islam. Allah tak suruh kita mengkafirkan, Nabi tak suruh kita mengkafirkan. So mengkafirkan ini bukan ajaran Islam, tak dapat pahala pun. Ini basic knowledge. Tak ada sesiapa yang suruh kafirkan orang. Buat kerja lain lagi bagus. Buang masa kafirkan orang. Ini menunjukkan kita ni jahil bab-bab akidah ni. Bila ada golongan mengkafirkan, buat yang dikafirkan pula mengkafirkan yang mengkafirkan dia. Ini kerja apa ni? Bila nak habis? Ini menunjukkan kita ni tak ada ilmu yang jelas. So itu natural lah. Secara tabi'i, bila ada mengkafirkan, pihak yang dikafirkan akan membalas, mengkafirkan balik. Benda ni tak elok, buang masa. Okey, kalau kita terimalah andaian tadi, kononnya sebagai pengasas, so nama dia Muhammad bin Abdul Wahab. Itu tulis nama lengkap dia, Muhammad bin Abdul Wahab. So nama ayah dia Abdul Wahab, tapi ayah dia lah jadi maksud. Abdul Wahab. So Abdul Wahab tu dinisbahkan menjadi Wahabi lah sekarang ni. Dan mungkin baik, mungkin tak baik, saya tak nak teroka lah lebih lanjut bidang baik tak baik ni. Sebab tetapi sudah establish, lebih kurang macam tu lah. Sudah dikenali di merata tempat di dunia, baik di Amerika, baik di Kanada, Mexico, mana-mana lah. Siapa itu Wahabi. Baik tak baik itu bukan kerja saya lah. So sekarang ni kita nak ilmu dia. So kita tak nak ke mana-mana, kita nak ilmu dia. Bila ilmu terang, jelas, insya-Allah kita akan mengambil satu pendirian yang konkret, insya-Allah, tak mudah goyah, insya-Allah. So beliau lahir pada tahun 1703 Masihi, bertepatan 1115 Hijrah, di sebuah kampung nama dia Uyainah, di barat Bandar Riyadh, Saudi Arabia sekarang ini. Itu maklumat asas lah. Sebab kalau kita ada ilmu ni, nanti Wahabi ni lahir kat mana, Mexico ke, Jepun ke dan sebagainya. Banyak ilmu ni tak jelas lah. Okey. So dia ada kesinambungan dengan apa yang dibincangkan yang berbahagia Prof tadi tentang Ahmad bin Hanbal. Okey. Ahmad bin Hanbal, kemudian diteruskan lagi Ibnu Taimiyah, diteruskan lagi Ibnu Qayyim, diteruskan lagi Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sebagai ilmu yang sangat asas, Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak banyak membawa ideologi yang baru. Ada yang baru, tetapi secara umum beliau mengembangkan
ideologi yang mula dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi kena faham betul-betul. So rentetan dia itu tadi. Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang menyedihkan hari ini fakta lah, ini fakta. Yang menyedihkan, Ibnu Taimiyah seorang ulama yang berkaliber, yang moderate, tidak melampau dan tidak ekstrim. Termasuklah ketika beliau mengkritik golongan Sufi. Jadi kita faham benda ni semua. Dia punya rentetan-rentetan dia. Beliau tidak ekstrim. Siapa yang boleh faham buku Arab boleh baca Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Ada di Infat, ada di perpustakaan. Dia, serpihan dia telah pun diterjemah ke dalam bahasa Inggeris, free of charge. Boleh download, boleh print. Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah tak silap saya 10 jilid. Tebal-tebal, lebih kurang lah 10 jilid. Boleh ni, boleh tengok dekat internet. Masuk Google, type Ibn Taimiyah Majmu' Fatawa. Pilih tajuk apa. Dalam bahasa Inggeris, tak faham Inggeris, buka Arab, tak faham Arab, buka Inggeris. Dua-dua tak faham, tidur. Itu dia. So, benda ni ilmu. Macam mana benda datang? Okay, so saya nak teruskan apa benda yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah ni. Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Yang paling ketara sekali ialah ideologi ataupun manhaj pemahaman kepada akidah. Itu dia. Setakat ini umat Islam secara umum terpecah kepada dua bab akidah ni, bab manhaj. Ada disentuh tadi oleh Prof. Manhaj, metodologi. Bagaimana nak memahami akidah ini. So, suka tak suka, umat Islam terpecah kepada dua bahagian. Yang pertama, mengkaji akidah ataupun ilmu tauhid ini dengan menggunakan manhaj sifat 20. Saya pernah dengar seorang pensyarah pengajian Islam, sama ada ini ideologi dia ataupun dia dengar daripada orang lain. Tapi saya tak jawab lah, tak komen. Itu pandangan dia lah. Dia puas hati tak puas hati, itu dia punya pasal lah. Dia kata, apa sifat 20 ni? Hadis dhaif pun tak ada yang sokong. Itu ilmu dia. Walhal tak perlu kita mengamuk tentang sifat 20 ni. Ini manhaj, bukan agama. Kita kena faham benda ni. Manhaj maknanya metodologi, cara nak memahami akidah, cara nak memahami sistem kepercayaan dalam agama Islam. Tak perlu ada sokongan. Ini. So, cuba teliti dia punya ulasan dia. Dia kata apa ni sifat 20? Hadis dhaif pun tak ada yang sokong. Ini kreativiti. Okey, itu yang pertama. Golongan kedua pula datang kononnya. Saya bersandarkan kepada Syekh Ramadan Al-Buti, mengatakan orang yang pertama membahagikan tauhid kepada tiga ialah Ibnu Taimiyah. So, sama-sama orang Syria. Ramadan Al-Buti orang Syria, Ibnu Taimiyah pun orang Syria. So, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan orang yang pertama memperkenalkan manhaj nak memahami tauhid ini dibagikan kepada tiga ialah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membahagikan, saya benda ni dah maklum sangat lah di Malaysia ni, serasa 20 tahun kebelakangan inilah. Sebab benda ni saya difahamkan telah dijadikan sukatan di sekolah menengah lebih kurang macam tu lah. Dan kebetulan pernah satu seminar diadakan di Pahang. Orang yang bertanggungjawab tu dia mengaku bahawa dialah yang memasukkan manhaj ini
ke dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia ini. Sejak bila? Wallahu a'lam. Tapi orang yang bertanggungjawab, saya difahamkan, mengaku kepada salah seorang pembentang kertas kerja daripada negara Arab, iaitu pembahagian tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Inilah dia di antara punca-punca perpecahan umat Islam. Benda ni sepatutnya kita tidak berbalak. Kita kena mengaji dululah. Okey. So bila kita kaji tentang sifat 20 dan pembahagian tauhid kepada tiga ini, inilah dia. Kalau kita ta'assub, kita sayang betul, inilah timbul perpecahan. Kita ta'assub, kita mudah menyalahkan orang lain, dan kita sangat agresif, fanatik, tak senang duduk selagi orang tidak bersetuju dengan kita. Ini masalahnya. So maknanya kita kena ada menanamkan sifat tasamuh. Tak silap saya, Imam Syafi'i pernah berkata, ra'yi sahihun wa ra'yuhum khata, walakin ra'yi sahih yahtamilu khata wa ra'yuhum khata wa yahtamilu sawab. Atau kama qala, lebih kurang macam itulah. Makna dia, pendapat saya betul tetapi ada kemungkinannya salah. Pendapat orang lain salah tetapi ada kemungkinannya betul. Itu. Ini semangat dia, spirit ya. Kita patut mengambil inilah. Jangan kita terlalu besar kepala. Jadi tawaduk ini dalam Islam sangat penting. Jangan kita rasa baru baca 2-3 buku, kita rasa kitalah yang paling alim di Nusantara. Ini tak betul. Okey. Kita balik kepada sifat 20 tadi. Ini pengalaman peribadi saya lah. Saya belum pernah lagi ada orang pertikai sifat 20 ni konon jadi sesat sebab dia mengaji sifat 20, ataupun dia jadi biol ke tak betul kerana mengaji sifat 20. Ini saya punya pengalaman lah. Tetapi kita nak tengok sedikit lah. Ini bukan pendapat saya. Ini argument yang pernah dibentangkan dalam sebuah seminar di Kuala Lumpur, di Hotel Nico. Saya ingat lagi. Ini argument yang diketengahkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Dia kata masalah kita masalah kita bila kita membahagikan tauhid kepada tiga, yang pertama masalah dia ialah sebab orang yang mengatakan tauhid rububiyah ini ialah meyakini bahawa Allah sajalah pencipta alam ini. Itu betul lah. Tapi masalah akan timbul daripada ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ini argument Syekh Ramadan Al-Buti. Ayat ini berkaitan dengan kaum musyrikin di Makkah. Wahai Muhammad, jika kamu tanya mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, orang musyrikin Makkah akan mengatakan Allah. Ini masalah dia. Masalah dia ialah orang yang menggunakan pembahagian tiga tauhid ini akan mengatakan bahawa musyriku Makkah minal muwahhidin. Itu dia. Cuba kita fikir, seorang individu dia ada dua sifat. Dia mustahil. Satu individu ini dia hanya boleh muwahhid sahaja. Muwahhid makna dia orang yang mengesakan Allah. Musyrik makna dia orang yang menyekutukan Allah dengan benda-benda lain. So mustahil satu individu dia dua ada sifat. Dia muwahhid, pada masa yang sama dia musyrik. Adakah kita nak terima ini ataupun tak nak terima? Faham? Jadi maknanya musyrik maka Allah tak terima tauhid mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah dia,
Bila kita terlalu ta'assub dengan pembahagian tiga ini, kita mudah mengkafirkan orang Islam.